Okay, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel DJ Edi. Dan hari ni aku nak berkongsi dengan korang dalam hujan ni macam mana nak buat bumbung garas dengan kos yang paling minimum. Okay, kalau korang boleh nampak struktur bumbung yang aku buat ni actually bukanlah mengikut standard biasa orang buat. Sebab kalau tengok dia punya structure pun nampak macam sangat fragile dan macam senang roboh. Tapi korang percaya structure ni kukuh dan boleh survive insyaAllah untuk condition yang biasa. So kalau korang tengok, untuk keluasan 20 kaki panjang dan 17 kaki lebar, aku hanya menggunakan pipe PVC putih yang biasanya kita gunakan untuk buat salur kumbahan tu, 2 batang C-channel dan 8 batang batten. Untuk C-channel kos dalam RM30 sebatang 20 kaki panjang. Lepas tu untuk batten ni kos dalam RM17. Dan kemudian untuk 17 kaki lebar, bumbung yang aku perlukan adalah banyak 7 keping. Untuk atap ni aku pakai atap kilang grade G30, yang mana biasanya standard untuk orang buat atap rumah adalah G28 ataupun G26, dia lagi tebal lah. Mana G30 ni dia sedikit nipis daripada yang kita gunakan untuk buat bumbung rumah. Ada orang gunakan grade yang lagi nipis, contohnya G35 untuk buat setakat bumbung garas ataupun bumbung reban ayam dan sebagainya. So untuk bumbung, harga sekaki dalam RM5 sekaki untuk G30. Panjang bumbung garas ni adalah 20 kaki panjang. So aku order lebih sikit sebab aku nak selisihkan dekat bumbung yang lama tu. Aku nak masukkan bawah dia supaya atap ni tak tiris lah. Untuk tiang, kita jadikan pipe PVC ni sebagai mold untuk kita tuang konkrit daripada atas. So sebagai contoh, kalau macam tiang untuk ni kita nak pakai ketinggian dia dalam 8 kaki. Jadi bila kita ketinggian 8 kaki, kita kena potong PVC ni 9 kaki supaya kita boleh gali dalam 1 kaki untuk tanam. Kemudian kita gunakan 2 jenis besi. Satu besi konkrit di mana kita tanam daripada atas, kita ketuk ke dalam tanah tengah-tengah pipe PVC ni. Kita dirikan dulu pipe PVC ni, nanti kita masukkan besi konkrit tu, kita tanam daripada atas. Mana kalau pipe konkrit ni tadi kita potong 9 kaki, 1 kaki kat bawah untuk dapatkan ketinggian 8 kaki. Jadinya untuk besi konkrit tu kita kena potong 10 kaki, sebab kita kena ketuk untuk lagi sekaki dalam tanah supaya besi konkrit tu nanti dia akan sama aras je dengan pipe PVC kita. Untuk besi yang terkeluar tu, untuk pegang ni, ada nampak besi terjulur dekat setiap tiang tu. Ini kita pakai besi link, besi halus tu. Biasanya digunakan untuk ikat besi konkrit. Besi link tu untuk kita keluarkan masa kita bacur konkrit kita tuang tu, kita keluarkan dalam 2 kaki. 2 kaki kat dalam ni, kita tinggalkan dalam 1 jengkal kat atas tu. Untuk nanti kita nak lipat untuk pegang besi C-channel kat bahagian atas. Untuk bancuan konkrit aku guna formula 223, 2 simen, 2 pasir dan 3 batu konkrit. Kita bancur cair. So nanti bila ini kita dah dirikan, lepas tu kita ikat besi ataupun kayu dan sebagainya. Yang make sure kita benda ni kita dah ketuk dan tanam dululah dekat bahagian bawah, dan nanti kita ikat dengan getah supaya nanti kita boleh timbang air untuk dapatkan angle tiang ni tegak. So nanti kita akan bancuh simen konkrit tu sedikit cair dan kita akan tuang daripada atas lah. Begitu juga di bahagian tapak. Bahagian tapak ni kita konkritkan balik lubang yang kita galikan tadi. Untuk bancuhan tiang ni kita biarkan 1 hari 1 malam untuk dia betul-betul kering dan keras. Kemudian baru first kali kita masukkan structure untuk C-channel. Kalau untuk struktur binaan yang macam aku buat ni, kita cuma pakai 2 batang je C-channel, belah kiri dengan belah kanan. Kemudian yang memegang antara tiang belah sini dengan tiang belah sana adalah
besi batten yang kita ikat pada si channel tadi. Mana kita pakai untuk sepanjang 20 kaki ni kita pakai 8 batang batten. Supaya jarak dia tu kita boleh buat dalam 2 kaki setengah lah. Mana kalau kita nak jarak dia lebih rapat lagi, kita just tambah lagi 1 batang si batten, besi batten. Jadi jarak dia tu kita mungkin boleh buat dalam 2 kaki lebih macam tu. Okey, tu ya, dekat bahagian atas tu kita nampak besi link yang kita keluarkan sikit daripada tiang konkrit supaya dapat pegang si channel yang kita letakkan ke atas itu. Berarti masa kita letak si channel ke atas tu, kita boleh tebuk dan kita masukkan dengan si link tu. Nanti bila kita dah nak masuk atap nanti, kita akan bengkokkan besi tu supaya dia akan pegang lah besi si channel tu dengan tiang. Dekat bawah tu kita lapikkan sepotong si channel untuk pegang si channel yang kat atas tu dengan si channel belakang. Mana setiap 4 tiang tu semua ada besi link untuk pegang si channel tu nanti. So kalau korang tengok struktur yang aku buat ni, cuma 2 batang je si channel aku pakai. Yang lain tu semua batten untuk ikat atap. Tak ada lagi alang tengah untuk pegang si channel apa semua, tak ada. Dia punya cost sangat minimum. Maknanya yang si channel yang depan sekali aku bengkokkan untuk ikat dekat kayu layar atap lama. Cuma nanti struktur ni dia akan dikukuhkan lagi dengan atap ni. Atap ni nanti kita akan surung masuk bawah atap yang lama tu. Jadinya atap tu nanti automatik dia akan pegang juga struktur bumbung kita. Mana batten ni pun selepas kita ikat atap ni nanti, bila kita skrukan atap ni dengan batten ni akan jadi lebih kukuh lagi lah. Untuk kayu penyokong tiang ni, kita buka last kali bila atap dah siap skru semua baru kita buka. Mungkin ada yang akan cakap cara ni sangat tak praktikal dan tak kukuh. Actually aku dah proofkan benda ni. Garaj yang sebelah sana tu aku buat cara yang sama. Aku hanya pakai 3 batang si channel yang menyambungkan ke depan. Lepas tu yang melentang ni 20 kaki ni batten 8 batang. Tu je. 8 batang batten, 3 batang si channel, 6 batang tiang. Tiang yang sama. Pakai tiang PVC ni, kita bancuh konkrit, lepas tu kita tuang daripada atas. Kalau korang tengok yang ni, PVC ni siap bersambung je. Sebabnya aku guna lebih-lebih PVC pipe yang projek belah sana dulu. Jadi ni bila ketinggian dia tak cukup, aku just potong PVC pipe tu, sambung. Nanti bila kita tuang konkrit dekat tengah tu, dia akan pegang sekali. Untuk garaj yang belah sana tu, actually dah lebih 6 bulan aku buat. Setakat ni masih lagi okey, kuat dan tak ada tanda-tanda nak roboh ke apa ke. Cuma kalau kita ikut yang standard orang buat, kita letak si channel tu secara melintang macam ni. Lepas tu kita ikat lagi si channel memanjang macam tu, selang 4 kaki. Baru belah atas tu kita letak pula besi batten melintang. Struktur tu akan jadi lebih kukuh lah. Untuk struktur yang macam ni, satu kelemahan dia, kita kalau nak skru atap ke apa ke, kita tak boleh nak pijak atas dia lah. Ni memang tak kuat. Memang kita tak boleh nak meniti atas batten ni. Batten ni lembut je ni. Kita nak pasang atap ni pun nanti kita akan pasang dulu yang sebelah sana. Kita pasang sekeping, skru. Lepas tu kita akan masuk lagi sekeping, skru. Mana kita kena masuk sekeping sebab kita akan skru dengan tangga kat sini. Sebab kita tak boleh nak meniti kat atas dia. Tapi kalau korang nak buat kanopi macam ni untuk bumbung garaj dan korang ada bajet yang sangat minimum, aku rasa korang boleh gunakan teknik ni lah. Okay, masalahnya bila kita nak surung atap ni masuk ke bawah atap yang lama ni untuk selisih dia tu 1 kaki setengah. Tapi masalahnya atap yang lama ni dia ada paku. So paku ni kalau kita nak buka balik dia memang kemik atap. Jadi untuk itu kita kena pakai multi tool ni, yang extension grinder yang kita pasang tadi. Okay, so bila dah tercabut ni, kita just angkat je lah.
Nanti lubang yang sama ni kita akan tanam balik skru. Tapi kita sengitkan sikit untuk tak nak bagi dia terkena paku yang dekat bawah tadi. Kita masuk serong sikit ke tepi.